Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AC1103E dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kertas kerja kami, iaitu Landscape Institusi Kewangan Bukan Bank di Malaysia. Pada umumnya, kita mengetahui bahawa sistem kewangan Islam memainkan peranan penting dalam menguruskan urusan kewangan umat Islam di Malaysia demi memudahkan urusan kewangan dan semua elemen bebas daripada unsur ditegah dari syarak seperti riba, maisir, gharar dan jahalah. Maka, institusi perbankan pertama di Malaysia telah ditubuhkan dan dikenali sebagai Bank Islam. Bank Islam berasaskan prinsip-prinsip syariah yang dikenali sebagai fiqh al-muamalat. Jadi, setelah institusi perbankan Islam ditubuhkan, maka institusi kewangan bukan bank juga wujud di Malaysia dan telah memberi pelbagai sumbangan terhadap ekonomi negara. Seterusnya, definisi dan latar belakang institusi kewangan bukan bank. Institusi kewangan bukan bank ni merupakan sebuah bank yang tidak mempunyai kuasa untuk mewujudkan deposit semasa dan penggunaan cek untuk mengeluarkan deposit tersebut. Antara institusi kewangan bukan bank yang penting ialah syarikat kewangan dan bank saudagar. Institusi kewangan bukan bank juga wujud sebagai pelengkap kepada institusi perbankan dengan peranan mereka sebagai institusi pengambilan deposit yang utama. Sebagai contoh, institusi tabungan seperti koperasi dapat memainkan peranan yang penting dalam menggalak dan mengerahkan tabungan di kalangan kumpulan yang berpendapatan rendah dan pertengahan, terutamanya bagi kawasan yang tidak mendapat perkhidmatan institusi perbankan yang secukupnya. Di Malaysia, wujudnya pelbagai institusi kewangan bukan bank, termasuklah BSN, KWSP, tabung haji, syarikat takaful, pajak gadai, agrobank dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada tujuan penubuhan. Tujuan penubuhan institusi kewangan bukan bank ni adalah untuk melengkap dan meningkatkan aktiviti-aktiviti institusi perbankan yang utama dalam menggerakkan tabungan. Dan dalam masa yang sama, institusi kewangan bukan bank, terutamanya koperasi, ditubuhkan sejajar dengan langkah kerajaan untuk menggalakkan penyertaan bumi putera yang lebih aktif di dalam ekonomi, serta untuk membantu memajukan pasaran kewangan negara. Selain itu, tujuan lain bagi penubuhan institusi kewangan bukan bank adalah untuk memupuk sikap berjimat cermat serta menabung. Penubuhan ini berperanan untuk menggalakkan dan menggambling simpanan, terutamanya daripada penyimpan kecil, menyediakan media menyimpan untuk orang awam serta menggunakan dana untuk pelaburan, termasuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Jadi, untuk merealisasikan matlamat-matlamat ini, banyak bank dari institusi kewangan bukan bank telah menyediakan pelbagai perkhidmatan yang dapat membantu mencapai matlamat tersebut. Terdapat juga banyak contoh perkhidmatan yang disediakan seperti perkhidmatan mesin giro, perkhidmatan simpanan, perkhidmatan pembayaran bil, perkhidmatan kaunter, perkhidmatan pinjaman industri kreatif dan sebagainya. Konsep dan ciri-ciri institusi bukan kewangan. Institusi kewangan bank mulanya diletak di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia di bawah enakmen Akta Syarikat Pinjaman 1969 yang lebih dikenali sebagai Akta Syarikat Pinjaman 1969. Ia kemudiannya ditukar kepada Akta Bank dan institusi-institusi kewangan 1989 BAFIA yang dikatakan lebih komprehensif.
kerana menggabungkan pelbagai perundangan yang mengawal beberapa jenis institusi kewangan di dalam satu akta. Secara umumnya, institusi kewangan bukan bank atau IKBB dibenarkan untuk menerima deposit tabungan dan tetap daripada orang awam, tetapi tidak boleh menawarkan kemudahan akaun semasa yang boleh mengeluarkan cek. Oleh itu, IKBB tidak dapat mencipta kredit seperti bank perdagangan. Pada tahun 1989, pembiayaan runcit kepada perbankan borong dikembangkan menyebabkan beberapa liberasi struktur telah diperkenalkan pada tahun 1994. Ini menyebabkan saiz modal IKBB berkembang dengan ketara. Seterusnya adalah fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank. Antaranya ialah menerima deposit dari akaun tabungan, akaun tetap, premium insurans, akaun simpanan tabung haji dan caruman daripada pekerja. Ini merupakan deposit tabungan tunai orang ramai yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Selain mempunyai kadar faedah yang agak rendah bagi memudahkan golongan yang bertaraf rendah dan sederhana. Selain itu, institusi kewangan bukan bank juga berfungsi bagi menggalakkan tabungan, menyediakan perkhidmatan simpanan wang yang selamat, menawarkan pelanggan yang menguntungkan serta memberi perlindungan hayat dan harta benda. Selain itu, IKBB turut berfungsi bagi menggalakkan pelaburan dengan memberi pinjaman kepada masyarakat, melaksanakan dan membiayai pelbagai projek pelaburan di Malaysia serta menyalurkan tabungan untuk pelaburan. Antara jenis institusi kewangan bukan bank di Malaysia adalah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja iaitu KWSP. KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial dan sebuah agensi kerajaan Malaysia. Ia menguruskan pelan simpanan wajib dan perancangan persaraan untuk pekerja sektor awam dan swasta yang tidak berpencen. Ia berfungsi melalui sumbangan bulanan daripada pekerja dan majikan mereka ke akaun simpanan sendiri dan boleh digunakan dalam pelbagai pelaburan oleh KWSP. Antara fungsi KWSP adalah membolehkan ahli mereka untuk membeli rumah. Mereka dibenarkan untuk membuat pengeluaran akaun 2 bagi membiayai pembelian rumah sekaligus menggalakkan pembangunan ekonomi negara. Bagi tujuan perubatan, ahli yang menghadapi masalah kesihatan dibenarkan untuk membuat pengeluaran akaun 2 bagi membiayai kos perubatan penyakit kritikal serta peralatan bantuan kesihatan. Selain itu, KWSP turut memberi perlindungan kewangan kepada ahli mereka yang telah bersara, meninggal dunia serta kehilangan keupayaan untuk bekerja bagi memastikan kewangan ahli mereka mencukupi untuk membela nasib hidup. KWSP turut memberi pinjaman kepada kerajaan melalui pemberian surat jaminan kerajaan, manakala pinjaman kepada sektor awam diberi melalui pemberian debentur syarikat dan security corporate. KWSP memberi kewajipan kepada pekerja sektor awam dan swasta yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 16 tahun dan ke atas. Dan pinjaman ini adalah mengikut perjanjian, dijamin kerajaan serta dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Antara produk dan perkhidmatan KWSP adalah khidmat permohonan kad pesara skim KWSP Kerajaan Malaysia melalui SMS. Ini membolehkan bekas anggota sektor awam yang bersara di bawah skim KWSP tanpa menerima pencen ini memohon kad pesara skim KWSP Kerajaan Malaysia. Mereka layak menerima kemudahan perubatan percuma di institusi perubatan awam kerajaan seperti hospital dan klinik mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kerajaan atau institusi berkenaan dari semasa ke semasa. Selain itu, KWSP mengeluarkan khidmat pengeluaran sebelum persaraan yang membenarkan ahli mereka untuk mengeluarkan simpanan sebelum mencapai umur persaraan. Ini bagi membantu ahli membuat persediaan untuk persaraan. Manakala khidmat pengeluaran persaraan pula adalah untuk membenarkan ahli untuk mengeluarkan
mengeluarkan simpanan setelah mencapai umur persaraan. Dan khidmat yang terakhir adalah khidmat caruman kepada KWSP. Ia merupakan caruman bulanan yang akan dimasukkan ke dalam akaun KWSP pekerja dan ia terbahagi kepada dua, iaitu caruman bahagian pekerja yang merupakan sebahagian daripada gaji pekerja yang dicarumkan ke dalam akaun KWSP, manakala caruman bahagian majikan pula adalah jumlah wang yang diberikan oleh majikan berdasarkan gaji pekerja untuk dimasukkan ke dalam akaun KWSP. Syarikat takaful. Definisi syarikat takaful. Takaful berasal dari kata kerja bahasa Arab kafala yang bermaksud menjaga atau menjamin keperluan seseorang. Ditakrifkan sebagai permuwakafatan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang bersetuju untuk saling menjamin antara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian disebabkan bencana atau musibah. Takaful adalah satu konsep yang berasaskan prinsip-prinsip berkongsi tanggungjawab, bekerjasama dan saling membantu penjaga kepentingan bersama. Setiap peserta menyumbang berasaskan tabarru, iaitu derma kepada dana yang akan digunakan untuk membantu satu sama lain pada masa yang diperlukan. Fungsi syarikat takaful. Pertama, bertindak sebagai perlindungan. Musibah kewangan yang berkaitan dengan kehidupan seperti kematian, lumpuh, sakit kritikal dan kos rawatan hospital. Yang kedua, untuk menapung kerugian. Sebagai contoh, kos rawatan penyakit masa kini adalah sangat mahal. Terdapat beberapa pelan yang ditawarkan oleh takaful untuk pengguna seperti basic, early stage dan multiple critical illness. Jika ini berlaku, maka pengguna yang akan memperoleh pampasan sama-sama seperti jika pengguna mengalami kelumpuhan. Yang ketiga, simpanan atau pelaburan. Kita juga turut boleh menabung dengan takaful dan tabungan tersebut boleh dijadikan sebagai tabung simpanan untuk pendidikan anak-anak. Contoh produk dan perkhidmatan syarikat takaful. Takaful menyediakan khidmat perlindungan untuk kenderaan. Oleh itu, tidak berlakunya lagi kerisauan sekiranya berlaku musibah seperti kemalangan atau kecurian kenderaan. Menyediakan perkhidmatan takaful untuk perubatan dan rawatan hospital. Secara ringkasnya, ia merupakan suatu perkhidmatan perlindungan yang disediakan oleh pengendali takaful melalui produk kad perubatan takaful. Selain itu, takaful telah menyediakan perkhidmatan telebantuan. Perkhidmatan telebantuan ini layak kepada sesiapa yang mengalami kerosakan kenderaan dan boleh diakses dengan cepat dan mudah melalui aplikasi Click for Cover. Antara perkhidmatannya ialah pembaikian kerosakan kecil pada kenderaan di bawah jalan 24 jam. Ianya boleh dilakukan di tempat kejadian dengan kos buruh percuma. Sumbangan syarikat takaful kepada masyarakat. Mendambakan RM250,000 kepada Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTV. Menerusi kempen bantuan kemanusiaan COVID-19 bagi membantu kerajaan merawat pesakit COVID-19. Menyediakan bantuan kewangan dalam usaha memenangi wabak COVID-19. Turut menawarkan penanggahan bayaran caruman takaful keluarga selama 3 bulan kepada peserta layak yang terjejas dari segi kewangan berikutan penularan wabak dan perintah kawalan pergerakan PKP. Menyokong setiap inisiatif dan program kebajikan. Syarikat takaful akan sentiasa mendedikasikan diri untuk berkhidmat kepada masyarakat dan sentiasa berada serta bekerja melalui program kemasyarakatan yang memberi impak positif kepada masyarakat. Bank Simpanan Nasional. Definisi Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional BSN ialah sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan perbankan di Malaysia dan merupakan sebuah institusi yang memberikan perlindungan kepada pemegang polisi daripada kerugian akibat risiko yang boleh diinsuraskan. Fungsi Bank Simpanan Nasional BSN untuk memperkenalkan pengurusan kewangan bijak kepada rakyat Malaysia pada ketika itu. Kempen-kempen dan program yang menggalakkan rakyat menyimpan melabur untuk meningkatkan taraf hidup mereka telah diadakan bertujuan untuk menggalakkan tabungan khususnya bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Untuk memberi kemudahan pinjaman kepada pelanggan. Contohnya, pinjaman peribadi Biro Perkhidmatan Angkasa BPA Klasik merupakan salah satu produk pembiayaan kewangan yang sangat popular di kalangan skim pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional. Untuk disalurkan dalam pembangunan negara, tabungan jelas sekali dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara dengan memperuntukkan tabungan sebagai sumber pembentukan modal.
Contoh produk dan perkhidmatan Bank Simpanan Nasional BSN. Bank Simpanan Nasional menawarkan pelbagai produk dan servis perbankan. Ini termasuk perbankan peribadi, perbankan Islam dan perbankan perniagaan. Antaranya ialah akaun deposit, kad kredit dan kad debit, pembiayaan peribadi dan juga pengurusan harta. Antara skim pinjaman peribadi yang dikeluarkan oleh BSN, MyRinggit iPrima. Ia adalah merupakan pelan pembiayaan Islamik yang dikhususkan kepada pengamal perubatan. Sama ada anda sedang berkhidmat sebagai pengamal perubatan atau ingin pembiayaan untuk menjalankan perniagaan sendiri. BSN MyRinggit iExecutive 1 adalah pelan pinjaman peribadi konvensional yang ditawarkan kepada kekitangan profesional, itu mereka yang bekerja sebagai kekitangan GLC dan kekitangan swasta. Jumlah pinjaman yang ditawarkan agak tinggi dengan tempoh bayaran balik yang panjang sehingga 10 tahun dengan caj kadar keundangan yang sangat berpatutan dan rendah. Sumbangan BSN kepada masyarakat. Yang pertama, BSN telah menyumbangkan dana kepada KKM menerusi tabung bantuan perubatan COVID-19 bagi membantu membiayai kos alat-alat kelengkapan perubatan, ubat-ubatan, bahan pakai buan serta keperluan-keperluan lain berkaitan di fasiliti KKM. BSN turut menyumbangkan dana kepada National Institute of Biotechnology Malaysia NIBM membantu membiayai kos penghasilan hand sanitizer dan skala besar yang kini mempunyai permintaan tinggi bagi kegunaan petugas-petugas hadapan serta orang ramai. BSN turut menganjurkan program Raudah Ramadan BSN di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam, Kedah. Program ini diadakan bagi menyampaikan sumbangan sempena musim perayaan yang akan datang serta untuk menikmati iftar bersama-sama para pelajar dari golongan asnaf. Lembaga Tabung Haji. Definisi Lembaga Tabung Haji. Tabung Haji ialah singkatan bagi Lembaga Tabung Haji atau LTH. LTH berperanan untuk menguruskan perjalanan jemaah haji dari Malaysia pergi ke Mekah pada setiap tahun. LTH merupakan sebuah institusi kewangan yang sentiasa memastikan perjalanan operasi haji berjalan lancar dan efisien, yang sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif dan sistematik demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Fungsi Lembaga Tabung Haji untuk menguruskan perjalanan haji bagi umat Islam. Seterusnya memastikan bahawa dana simpanan yang digunakan untuk tujuan pelaburan dalam kegiatan berlandaskan hukum syarak dan meningkatkan asas pendidikan serta memberi bantuan beasiswa bagi pelajar yang memerlukan di negara ini. Contoh produk dan perkhidmatan Lembaga Tabung Haji. Khidmat simpanan untuk menunaikan haji. Mereka yang menyimpan dengan LTH akan memperoleh khidmat tempat simpan duit yang baik serta agihan pendapatan setiap tahun. Selain disediakan dengan khidmat untuk menunaikan ibadah haji, pendeposit hanya perlu menyimpan duit sehingga RM1,300 di dalam akaun tabung haji dan membuat pendaftaran haji. Seterusnya, menambah simpanan sehingga cukup kos haji dan menunggu giliran. Menyediakan produk hibah amanah. Produk ini dapat membantu mengurangkan masalah wang simpanan yang tidak dituntut. Selain dapat memberi peluang kepada penyimpan untuk mengurus kewangan mereka dengan lebih baik, sekaligus dapat mengelakkan perebutan harta apabila berlaku kematian. Ia sangat bersesuaian dengan garis panduan Islam kepada umatnya mengenai urusan pembahagian harta supaya hal ehwal kejelekan ahli keluarga terpelihara semasa masa hidup ataupun selepas meninggal dunia. Melancarkan aplikasi telefon pintar T-Hijr bagi memudahkan capaian para pendeposit TH kepada sistem perkhidmatan dalam talian T-Jari selari dengan kehendak dan kepesertaan teknologi semasa. Aplikasi ini boleh dimuat turun daripada Google Play atau App Store secara percuma ke telefon bimbit. Dengan ini, para pendeposit boleh melakukan transaksi dalam talian menjadi lebih selamat dan ringkas selain dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Sumbangan Lembaga Tabung Haji. Lembaga telah mengadakan majlis penyampaian sumbangan program Iqra' TH 2016 yang diadakan di Taipei Golf dan Country Club, Perak. Sejumlah 2 juta zakat pendidikan telah diagihkan kepada 4,000 pelajar dari 178 buah sekolah dan ia diharap mampu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Seterusnya, TH juga menyampaikan sumbangan kenaan dua fungsi yang boleh digunakan sebagai event jenazah dan membawa perempuan kepada 25 masjid terpilih seluruh negara bernilai 3 juta ringgit. Sumbangan ini adalah sebahagian daripada program zakat TH yang bertujuan membantu pihak pengurusan masjid menjalankan tanggungjawab mereka dalam aspek fardu kifayah untuk manfaat dan kemaslahatan karya setempat seperti urusan pengambilan jenazah serta kemudahan pengangkutan kepada ahli karya.
Kebaikan dan kelebihan institusi kewangan bukan bank di Malaysia. Institusi kewangan bukan bank ini wujud sebagai pelengkap kepada institusi perbankan, iaitu berperanan sebagai pusat pengambilan deposit yang utama. Institusi tabungan seperti koperasi menggalakkan tabungan di kalangan kumpulan yang mempunyai pendapatan rendah dan sederhana. Sumber kewangan institusi ini telah meningkat seiring dengan penambahan jumlah pendeposit serta pertambahan rangkaian cawangan dan kemudahan perbankan. Selain itu, institusi kewangan telah memperbagaikan produk dan perkhidmatan mereka bagi memenuhi permintaan pelanggan. Contohnya, institusi tabungan seperti Bank Rakyat telah memperkenalkan kemudahan sistem kewangan Islam yang selaras dengan objektif, iaitu untuk memajukan sistem perbankan Islam di Malaysia. Sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada pembangunan negara. Banyak sumbangan dan impak positif kepada pembangunan negara telah disumbangkan oleh institusi kewangan bukan bank. Institusi ini telah meningkatkan pelaburan dan dana yang dikumpul digunakan untuk membiayai projek pelaburan sektor awam dan swasta. Dana pelaburan ini juga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi akibat daripada kuasa beli masyarakat yang meningkat. Institusi kewangan bukan bank turut menggerakkan dana dengan meminjamkan wang kepada individu, pihak swasta dan kerajaan. Institusi kewangan bukan bank turut menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pembiayaan projek-projek pembangunan yang menjadikan banyaknya peluang pekerjaan. Kesannya, masalah pengangguran di Malaysia dapat diatasi. Institusi kewangan bukan bank juga memainkan peranan yang penting dalam menstabilkan ekonomi negara. Institusi ini telah berjaya membeli sekuriti kerajaan semasa inflasi yang menunjukkan keupayaan mereka untuk memberi pinjaman berkurang. Kesannya, penawaran wang dalam ekonomi dan kuasa beli masyarakat berkurang. Institusi kewangan bukan bank turut menjual semula sekuriti kerajaan ketika ekonomi meleset dengan tujuan bagi meningkatkan keupayaan institusi kewangan bukan bank memberikan pinjaman. Cadangan dan kesimpulan. Secara keseluruhannya, institusi kewangan bukan bank yang terdiri daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, syarikat takaful, lembaga tabung haji dan Bank Simpanan Nasional BSN memainkan peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. Institusi ini telah menaikkan ekonomi negara dan juga membantu perniagaan kecil-kecilan yang diusahakan oleh masyarakat. Selain itu, mereka turut menyalurkan sumbangan kepada individu dan masyarakat yang kurang bernasib baik. Antara cadangan bagi memajukan dan memperkenalkan lagi institusi kewangan bukan bank ialah memperbanyakkan lagi institusi ini terutamanya di kawasan luar bandar. Di samping itu, pihak kerajaan perlu menubuhkan institusi kewangan bukan bank yang berlandaskan syariah dan bersih daripada riba. Hal ini kerana rakyat di Malaysia yang majoritinya menganut agama Islam dan ajaran Islam sendiri menyatakan bahawa riba itu adalah haram.